Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari kesan zaman darurat terhadap negara kita. Objektif pembelajaran ialah menganalisis kesan darurat terhadap negara kita dan juga membahasan kepentingan sikap sedia berkorban kepada negara. Topik perbincangan kita meliputi iaitu kesan politik. Seterusnya, kita akan membincangkan kesan-kesan sosioekonomi. Ayo, jom kita belajar. Okey, sekarang kita akan bincangkan kesan politik yang pertama, iaitu peningkatan jumlah warga negara. Kerajaan telah melonggarkan syarat kewarganegaraan pada tahun 1952. Seramai lebih kurang 1.2 juta orang Cina dan juga 180,000 orang India menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Kelonggaran syarat ini menunjukkan pengorbanan orang Melayu terhadap kaum lain bagi mewujudkan perpaduan rakyat. Seterusnya kita akan membincangkan kesan yang kedua, iaitu penubuhan Malayan Chinese Zaman Association darurat MCA. mendorong Sir Henry Geni mengambil langkah menawan hati penduduk Cina ke arah penubuhan parti politik berorientasikan tempatan. Hasilnya, Tan Chee Lok telah membentuk MCA di Kuala Lumpur pada 27 Februari 1949. Penubuhan MCA meyakinkan British bahawa bukan semua orang Cina menyokong komunis. MCA juga bersedia berganding bahu dengan kerajaan memerangi komunis. Sehingga 1953, MCA mempunyai 250,000 orang ahli dan membantu kerajaan dan menempatkan 500,000 orang penduduk semula ke kampung baru. Selain itu, MCA juga menjalankan kutipan derma melalui jualan loteri kebajikan. Kutipan loteri kebajikan tersebut didermakan kepada penduduk di kampung baru. Sehingga pertengahan 1953, MCA berjaya mengumpulkan sejumlah 2.5 juta bagi memperbaiki kehidupan penduduk Cina di kampung baru. Baiklah, sekarang kita lihat pula kesan darurat telah mempercepatkan kemerdekaan. British sedar pihaknya tidak boleh menamatkan darurat melalui strategi ketenteraan semata-mata. Oleh itu, darurat telah menjadi faktor yang mendorong British bersedia untuk mempercepatkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Penubuhan jantan kuasa hubungan antara kaum CLC telah meningkatkan kesedaran politik dalam kalangan pemimpin kaum bahawa mereka boleh berkongsi kepentingan dan hala tuju yang sama melalui penubuhan parti perikatan, iaitu UMNO, MCA dan MIC. Selain itu, kemenangan parti perikatan dalam pilihan raya umum 1955 telah memberi keyakinan kepada British bahawa Persekutuan Tanah Melayu dapat menewaskan komunis melalui perpaduan penduduk yang berbelang kaum. Dalam suasana ini, British telah memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Dengan ini, PKM tidak mempunyai alasan untuk meneruskan perjuangannya. Sekarang kita akan membincangkan kesan darurat dari aspek sosioekonomi. Mari kita lihat kesan darurat telah meningkatkan kos perbelanjaan. Darurat dalam menjejaskan perkembangan ekonomi dan meningkatkan kos perbelanjaan pihak British untuk menangani ancaman komunis. Anggaran purata kos darurat ialah sebanyak 250,000 sehingga 300,000 sehari. Dengan itu, kerajaan terpaksa membelanjakan lebih 10 juta sebulan atau
9.120 juta setahun untuk membenteras ancaman komunis. Selain itu, kerajaan telah membelanjakan kos yang besar untuk menyelesaikan masalah penempatan semula penduduk di pinggir hutan. Dari tahun 1950 sehingga tahun 1953, perbelanjaan kerajaan dianggarkan lebih 7 juta untuk pembangunan di kampung baru. Kesan darurat seterusnya ialah menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat. Kawasan ladang dan lombong telah menjadi sasaran serangan komunis, telah menyebabkan kegiatan ekonomi negara terjejas. Pengeluaran tanaman padi dan makanan lain semakin berkurang. Akhirnya, harga barang makanan dan keperluan harian melambung tinggi. Oleh itu, peniaga, pekedai, pengusaha kebun, peladang dan juga pelombong telah menjadi sasaran peras ugut komunis bagi mendapatkan wang dan bekalan makanan. Kegagalan memenuhi tuntutan komunis menyebabkan kemusnahan pada lombong, ladang dan kedai serta mengancam nyawa. Selain itu, penduduk juga menghadapi kesukaran untuk bergerak dan memperoleh bekalan keperluan kerana terpaksa mematuhi pelbagai peraturan yang dikenakan oleh kerajaan. Akibatnya, penduduk tidak dapat menjalankan kegiatan harian. Ramai pekebun dan pekerja lombong tidak dapat bekerja kerana perintah berkurung dikenakan kepada mereka. Jatuhan bekalan makanan yang dikenakan oleh kerajaan menyebabkan mereka bergantung pada makanan seperti ubi kayu, keledek dan jagung. Manakala pasukan keselamatan sering menjalankan pemeriksaan ke atas barangan yang dibawa oleh penduduk tempatan dalam usaha menghapuskan komunis. Kesan darurat seterusnya ialah darurat telah merenggangkan hubungan kaum. Rancangan penempatan semula kampung baru telah didominasi oleh kaum tertentu, iaitu kaum Cina telah dikumpulkan di kawasan penempatan yang sama manakala kaum lain di penempatan yang lain. Penempatan baru yang dilengkapi dengan prasarana biasanya berkembang menjadi bandar baru manakala kaum Melayu hanya tertumpu di kampung yang serba kekurangan. Kawalan pasukan keselamatan yang ketat menyebabkan hubungan dengan kaum lain terbatas. Kehidupan demikian tidak memberikan ruang kepada penduduk kampung baru untuk bersosial dengan kaum lain. Pengasingan ini menyebabkan hubungan antara kaum semakin renggang. Kesan yang keempat ialah jumlah korban zaman darurat. Darurat menyebabkan banyak anggota pasukan keselamatan, komunis dan orang awam terkorban. Darurat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Baiklah pelajar, sekarang kita akan membincangkan pula kepentingan sedia berkorban untuk negara. Di sini cikgu akan memberikan fakta-fakta sahaja tanpa huraian dan contoh. Diharap pelajar memberi dan menghuraikan fakta-fakta tersebut. Fakta yang pertama ialah kepentingan sedia berkorban untuk negara dapat mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh. Selain itu, semangat sedia berkorban untuk negara dapat melindungi negara daripada pencerobohan pendatang asing. Seterusnya, kepentingan sedia berkorban untuk negara boleh mengharumkan nama negara melalui aktiviti sukan ataupun aktiviti NGO kebajikan. Sebentar tadi kita telah membincangkan kesan-kesan darurat terhadap negara kita dan juga kepentingan semangat sedia berkorban. Jadi dapatlah cikgu rumuskan di sini bahawa darurat telah menyebabkan banyak nyawa terkorban, kemusnahan harta benda dan membawa kesengsaraan kepada rakyat. Penamatan zaman darurat di seluruh negara telah berkuat kuasa mulai 1 Julai 1960.
Darurat juga telah meninggalkan kesan dari segi politik dan juga sosioekonomi, di mana darurat juga telah menyebabkan rakyat hidup dalam penderitaan. Tempoh darurat selama 12 tahun telah menyebabkan kesengsaraan dan kesulitan kepada penduduk tempatan. Oleh itu, berbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan untuk membentras komunis dan mengembalikan keamanan negara kita. Bagi menghargai keamanan yang dikecapi, kita perlu bersama-sama mempertahankan negara daripada musuh. Oleh itu, sekian saja daripada cikgu, dan cikgu harap pelajar dapat mengulang kaji tajuk ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.